Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Wan Halimatul Sadiah binti Wan Omar. Jom kita pelajari tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Perlembagaan Malaysia. Jom kenali apakah yang dimaksudkan dengan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan ialah suatu kumpulan undang-undang tertinggi yang menentukan bagaimana pemerintahan sebuah negara itu mesti dijalankan. Ia menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara orang yang memerintah dengan yang diperintah. Tujuan perlembagaan untuk mewujudkan kestabilan negara, untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan, untuk mengawal perjalanan kerajaan, untuk mengekalkan keamanan sebagai rujukan dan menjamin keamanan sesebuah negara. Jenis-jenis perlembagaan. 1. Perlembagaan panjang dan pendek. 2. Perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. 3. Perlembagaan berparlimen dan berpresiden. 4. Perlembagaan ketat, rigid dan longgar, fleksibel. 5. Perlembagaan bersekutu dan tidak bersekutu. Perlembagaan Malaysia. Malaysia mempunyai perlembagaan persekutuan yang berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara. Dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Perlembagaan persekutuan menentukan pelbagai perkara tentang kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan dan lain-lain lagi. Jom kita ketahui tentang sejarah Perlembagaan Malaysia. Mengenali kronologinya, pada 1948, Malayan Union dimasukkan dan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 2 Februari 1948. Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan di mana ia mempunyai kuasa membuat undang-undang. Perlembagaan sekarang diasaskan daripada PTM. Ciri-ciri penting dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1 Februari 1948. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex officio. Sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diperketatkan. Permohon mesti lahir di Tanah Melayu dan telah bermaustatin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah bermaustatin selama 15 tahun. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Tujuan perlembagaan untuk menjamin keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan ini berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah, mengawal kedudukan rakyat dan pemerintah. Ayat penyelesaian semasalah sesungguhnya telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Seterusnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, Perlembagaan Persekutuan digubal berdasarkan tolak ansur dan permufakatan kaum, memastikan keadilan ekonomi antara kaum dan turut memelihara hak istimewa orang Melayu serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Menjadikan undang-undang tertinggi negara dan rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Seterusnya, tujuan perlembagaan juga adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Yang di-Pertuan Agong serta sistem pemerintahan kerajaan yang terdiri daripada badan perundangan, kehakiman, eksekutif juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan.
Yang terakhir, tujuan perlembagaan adalah untuk mengekalkan kelangsungan negara bangsa. Akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana melalui perlembagaan, sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang dapat dijalankan dengan lancar dan saksama. Suruhanjaya REIT merupakan suruhanjaya bebas yang berperanan merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya ini telah dinamakan sempena nama pengerusinya iaitu Lord William Reid. Ahli Suruhanjaya REIT, Lord William Reid sebagai pengerusi, Sir Ivo Jennings dari British, Sir William McKell daripada Australia, Hakim bin Malik dari India dan Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Garis panduan Suruhanjaya REIT untuk mewujudkan kerajaan pusat yang kuat, pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu, kerakyatan bersama seluruh penduduk Tanah Melayu dan melindungi hak istimewa orang Melayu. Antara ciri asas perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut: mengasaskan Malaysia sebagai sebuah persekutuan, sebagai negara berperlembagaan, sebagai negara demokrasi berparlimen, memperuntukkan Islam sebagai agama resmi persekutuan namun menjamin kebebasan beragama. Seterusnya, memperuntukkan pengasingan kuasa ketiga-tiga cabang pentadbiran iaitu perundangan, eksekutif dan badan kehakiman, memperuntukkan ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang, memperuntukkan sebuah badan kehakiman yang berasingan dan bebas daripada kawalan parlimen dan eksekutif. Jadual dalam Perlembagaan Malaysia: sumpah bagi pemohon-pemohon untuk pendaftaran dan kemasukan. 2. Kuasa eksekutif persekutuan. 3. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Kepala Utama Negara. 4. Sumpah jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang kelima, Majlis Raja-Raja. Yang keenam, bentuk sumpah dan ikrar. Yang ketujuh, pemilihan dan persaraan ahli-ahli Dewan Negara. 8. Peruntukan yang akan dimasukkan dalam perlembagaan-perlembagaan negeri. Kesembilan, senarai perundangan. 10. Pemberian dan sumber-sumber hasil yang diserahak kepada negeri. 11. Peruntukan bagi ordinan pentafsiran dan pasal-pasal Am 1948 yang dipakai bagi pentafsiran perlembagaan. 12. Dimasukkan. 13. Peruntukan berhubung dengan persempadanan bahagian pilihan raya. Pindaan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia agak sukar dipinda tetapi boleh dipinda melalui 4 cara. 1. Mendapat sokongan majoriti. 2. Mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Dewan. Contoh pindaan perlembagaan. Terjadi 13 Mei 1969. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dipinda tentang kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. 4 perkara yang dilarang bagi pembincangan umum, iaitu kewarganegaraan, kedudukan orang Melayu dan bumi putera, bahasa kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Contoh pindaan perlembagaan. Terjadi 13 Mei 1969. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dipinda tentang kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. 4 perkara yang dilarang bagi perbincangan umum ialah kewarganegaraan, kedudukan orang Melayu dan bumi putera, bahasa kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan gambaran kepada hasil warisan pentadbiran British selama lebih 1 abad di Tanah Melayu. Unsur-unsur tradisi yang dimasukkan yang dihubung kait dengan Pakatan Murni ialah pemerintahan beraja menjadi simbol kekuasaan dan kesejahteraan orang Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Utama Negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan kuasa tertinggi dan bertanggungjawab terhadap kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Agama Islam. Dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama persekutuan. Tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Pengiktirafan Islam sebagai suatu keutamaan di dalam perlembagaan memastikan kelancaran pergerakan agama Islam di samping memastikan kuasa untuk pembelajaan dan pentadbiran Islam terpelihara.
Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua fransa di tanah Melayu dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu disebut sebagai bahasa kebangsaan persekutuan dan bukan hanya bahasa rasmi. Ini jelas dalam Perkara 152 yang berkenaan bahawa bahasa kebangsaan persekutuan sebagai mewakili kepentingan bahasa Melayu untuk semua urusan pentadbiran negara. Kedudukan istimewa orang Melayu diletakkan di bawah tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong dalam Perkara 153 Perlembagaan Malaysia, mengembalikan hak dan kedudukan orang Melayu yang hilang kesan penjajahan British. Keistimewaan dalam soal beasiswa, permit, lesen dan sebagainya terjamin menurut Perlembagaan Malaysia melalui Yang di-Pertuan Agong.